Dalam dunia ini, tidak ada yang mustahil terjadi. Beberapa orang yang sangat mahir telah menipu mata penonton dengan aksi sihir yang hebat. Sihir selalu menjadi salah satu seni pertunjukan yang disukai oleh orang banyak, tetapi apakah keajaiban dan ilusi yang terkandung di dalamnya benar-benar ada? Dalam video ini, kita akan melakukan perjalanan untuk membongkar rahasia sihir. Kita akan menggunakan sudut pandang sains dan logika untuk mengungkap teknik-teknik sihir yang sebelumnya membuat penonton terpesona. Mari kita mulai dan lihat apakah sihir benar-benar sulit untuk dijelaskan atau hanya sekadar penipuan semata-mata. Di beberapa kawasan di Thailand, sering terdapat beberapa Sami yang memperolehi kemahiran mereka dengan duduk di dalam periuk minyak yang sedang dipanaskan. Di bawahnya terdapat api yang membakar, dan di atasnya terdapat minyak mendidih. Namun, Sami tersebut dapat duduk dalam periuk tersebut tanpa bergerak. Perlu diketahui bahawa suhu minyak yang mendidih dapat mencapai lebih daripada 200 darjah Celsius. Berbanding dengan air panas yang suhunya melebihi 50 darjah Celsius, kulit akan menjadi melecuh jika terus-menerus bersentuhan dengannya. Jadi, bagaimana Sami tersebut dapat melakukannya? Sebenarnya, ini hanyalah satu teknik pengelabuan, iaitu satu ilusi optik. Beberapa penonton telah membongkar pertunjukan ini di tempat. Pertama sekali, periuk minyak telah diperlakukan secara khusus, dibahagikan kepada dua lapisan, iaitu atas dan bawah. Terdapat lapisan udara di antara periuk minyak atas dan dasar periuk minyak bawah yang bertindak sebagai lapisan penghalang haba. Kedua, beberapa cecair cuka telah ditambahkan ke dalam periuk minyak. Takat didih cuka jauh lebih rendah daripada minyak. Oleh itu, apabila minyak mula dipanaskan, cuka telah pun mula mendidih, memberikan ilusi bahawa minyak sedang mendidih. Ketiga, permukaan kulit Gaussen telah disapu dengan lapisan kalsium karbonat. Kalsium karbonat dapat mengawal takat didih cuka dengan berkesan. Sebenarnya, suhu dalam periuk minyak hanya kira-kira 40 darjah Celsius. Dengan perlindungan ini, Sami dapat duduk dengan tenang di dalam periuk minyak tersebut. Adakah anda pernah bertemu dengan pakar yang benar-benar mahir dalam menelan pedang? Menelan pedang langsung adalah kemahiran asas, tetapi pakar tidak hanya dapat menelan pedang lurus, mereka juga dapat menelan pedang melengkung dan bahkan menelan 3 pedang sekaligus tanpa berhenti bernafas. Mari kita lihat kemahiran yang paling sukar. Pakar sejati tidak akan membual, dan lelaki tua ini adalah pakar sejati. Dia menelan 9 pedang panjang sekaligus, 1, 2, 3 pedang untuk membuktikan bahawa dia tidak menipu. Lelaki itu menggunakan skaner X-ray untuk mengambil gambar pedang yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia juga membolehkan ke-9 pedang itu berputar 180 darjah dalam perutnya. Skim kemahiran yang sebenar. Apa rahsia di sebalik kemahiran ini? Sebenarnya, mereka menggunakan alat yang dipanggil pedang teleskopik. Alat ini adalah alat yang sangat biasa digunakan oleh ahli sihir, walaupun ia sangat mudah dikunci dan mudah disekat jika terlalu dekat. Walau bagaimanapun, ia hampir digantikan oleh pedang lembut, yang merupakan peningkatan kepada pedang teleskopik. Ia mempunyai struktur yang serupa dengan pengukur getah yang membentuk bentuk C. Ia sangat lembut. Apabila ia dimasukkan ke dalam mulut, gigi menggigit dengan kuat ke atas kepada anak panah dan anak panah akan menjuluh keluar. Sebaik sahaja pedang dimasukkan ke dalam mulut, ia akan digulung secara perlahan-lahan. Begitu juga, apabila pedang dikeluarkan, jika gigi tidak menggigit dengan kuat ke atas kepada anak panah, pedang akan menggulung dengan sendirinya. Perhatikan dengan teliti bentuk pedang yang dipegang oleh ahli sihir. Ia sangat mirip dengan pedang yang mempunyai bentuk pengukur getah ini. Walau bagaimanapun, untuk membenamkan pedang sepenuhnya ke dalam perut, tidak hanya diperlukan latihan yang berterusan dan gigih, tetapi juga keazaman yang teguh.
Membeli insurans sebelumnya juga adalah suatu keperluan, agar anda tidak perlu risau ketika menjalani pemeriksaan X-ray. Adakah anda ingin tahu rahsia sulap ini? Sulap ini dikenali sebagai melintasi itik dan telah berjaya dilakukan oleh David Copperfield sejak 1987. Dalam sulap ini, David akan meletakkan seekor itik ke dalam laras meriam. Setelah menghidupkan api, itik itu akan ajaib terus dipindahkan ke tempat lain. Adakah anda ingin tahu rahsia di sebalik sulap ini? Sebelum kita mendedahkan rahsianya, mari kita kembali ke tempat pertunjukan pada masa itu. Itik adalah salah satu watak utama dalam sulap ini. Berikut adalah peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan sulap ini. Pertama sekali, kita perlukan peranti penembakan seperti mesin ketika melintasi masa dalam filem. Itik itu akan dimasukkan ke dalam laras meriam. Kemudian api akan dinyalakan dan itik itu akan ajaib hilang. Kemudian, pembantu akan mengeluarkan sangkar kosong. Tanpa banyak bicara, inilah saat-saat menyaksikan keajaiban. Sila perhatikan bahawa ketika pembantu mengeluarkan sangkar, itik masih berada di dalam laras meriam. Ingatlah bahawa ini adalah sulap pentas dan tidak ada suntingan dalam keseluruhan pertunjukan. Jadi, adakah sulap melintasi ini akan berjaya? Kita lihat saja dengan penuh harapan. David menarik kain meja berwarna merah. Kemudian dia memperlihatkan meriam kosong dan alat sokongan meriam tanpa alas yang mengejutkan. Ketika dia membuka sangkar itik yang sebelumnya menghilang, muncul kembali, membuat penonton bersorak gembira bagaimana itik bisa menghilang dan muncul di dalam sangkar. Sebenarnya, ini menunjukkan bahawa meriam dan meja terhubung ketika David meletakkan itik ke dalam meriam. Dia memasukkan tangan ke dalam meriam dan menahannya selama beberapa detik ini untuk memasukkan itik ke dalam kotak hitam. Setelah itik ditransfer, David meletakkan alas yang dilipat di atas meja ketika dia mengambilnya kembali. Ada kotak hitam di bawah alas dan di dalam kotak skin itik berada. Sementara itu, bagaimana itik muncul di dalam sangkar? Perhatikanlah, saat sangkar ditunjukkan, ruang di dalamnya sangat kecil tetapi dari sisi, ruang di dalamnya jauh lebih besar. Jadi jawabannya adalah seekor itik putih lain yang telah diletakkan di bahagian belakang sangkar sejak awal. Sebenarnya, satu itik putih sudah ditempatkan di dalam sangkar sebelumnya, namun kerana ditutupi oleh kain merah, kita tidak melihatnya ketika David menarik kain merah. Itik lain muncul. Ini adalah rahasia sulap ini. Ini adalah sihir yang unik, sehingga sejauh ini, tidak ada pesulap lain yang berani mencobanya. David Bryan, seorang pesulap terkenal, dapat mengambil kad Spadis J yang melayang di udara dengan menutup mulutnya. Apakah anda ingin tahu kebenarannya? Perhatikan, anda dapat mendengar suara Bryan sangat jelas. For this, I need exactly this length. Menunjukkan bahawa mulutnya tidak menyembunyikan benda apapun. Dia mengeluarkan seutas benang jahit dan memotong sedikit. Kemudian dia melakukan gerakan yang membuat orang-orang di sekitarnya tidak berani menatap langsung. Dia menusuk bibirnya dengan jarum, bahkan saya merasa sedikit sakit meskipun hanya menontonnya di layar. Saya ingin mengingatkan bahawa ini hanya boleh dicoba oleh orang yang terlatih. Jangan dicoba oleh orang yang tidak berpengalaman. Ketika orang-orang di sekitarnya masih ketakutan, Bryan menusuk bibirnya dengan jarum kedua. Untuk memastikan bahawa mulutnya tidak terbuka, Bryan meminta pembawa acara untuk mengikatkan simpul kupu-kupu di mulutnya. Seterusnya, dia mengeluarkan satu dek kad remi baru dan membolehkan wanita di sebelahnya memilih kad secara rawa. Bryan menunjukkan padanya bahawa kad tersebut adalah kad Spadis J. Untuk memastikan bahawa kad remi tersebut unik,
Brian meminta hos memotong satu sudut jas padis, dan pada masa yang sama, wanita itu meletakkan kad jas padis yang telah dipotong sudut itu kembali ke dalam dek. Sekarang, langkah kedua akan berlaku. Kad remi yang jatuh ke lantai nampaknya tidak mempunyai jas padis. Adakah Brian menelan jas padis dari jarak jauh? Untuk mengesahkan spekulasi ini, penonton memotong semua benang jahitan di bibir Brian. Dengan kejutan semua orang, Brian mengeluarkan satu kad remi dari mulutnya. Dan yang mengejutkan, kad jas padis yang sebelumnya hilang tiba-tiba muncul di sana. Ini terkenal dengan sulap mencuri kartu di udara. Ya. Sebenarnya dalam pertunjukan ini, pesulap Brian telah menyiapkan kartu poker jenis pada J hitam terlebih dahulu. Kartu ini juga sudah dirobek pada sudutnya dan diletakkan dalam sebuah keranjang jarum dan benang. Saat Brian memutuskan benang, dia dengan gesit menghisap kartu poker tersebut ke mulutnya. Namun, bagaimana Brian bisa memastikan bahawa bekas robekan sudah ada sejak sebelumnya? Dan mirip dengan yang dilakukan oleh pembawa acara. Langkah ini sebenarnya tidak sulit, seperti dengan mengukir motif pada belakang kartu sebelumnya dengan sebuah pisau kecil. Dengan cara ini, asalkan kita merobek secara perlahan-lahan, bentuk yang telah dirancang sebelumnya dapat terlihat. Selanjutnya, mari kita bicarakan bagaimana Brian memastikan bahawa wanita tersebut akan memilih kartu jenis padir J yang ada di mulutnya, seperti saat dia mengambil foto selfie. Dalam video ini, wanita tersebut seharusnya memilih kartu tersebut, tetapi Brian memaksa dia untuk memilih kartu lain. Pada akhirnya, saya berfikir bahawa dia mungkin menggunakan jarum suntik yang sangat tipis dan khusus kerana ini dapat mengurangi rasa sakit dan perdarahan. Perhatikan arnab kecil ini. Sang pesulap dalam sekejap telah menelannya dengan sekali teguk. So lecker ist. Adakah anda terkesan? Ini diadakan di pertandingan pesulap terbesar di dunia di Jerman. Mike adalah antara 6 teratas dan sangat popular. Dia ingin membuktikan dirinya mampu menelan binatang besar. Oleh itu, dia menjemput hos untuk naik pentas dan mengawasinya secara dekat. Binatang yang dipertunjukkan ialah seekor arnab. Dipanggil Little White untuk membuktikan bahawa arnab itu bukan mainan. Mike mengeluarkan Little White dari sangkar dengan kaki kecil yang comel dan mata yang berkilauan. Little White membuktikan bahawa dia ialah arnab sebenar. Sekarang teman-teman yang suka binatang kecil, sila berundur sebentar. Arnab Little White yang sangat comel ini telah ditelan ke dalam perut Mike dengan satu tegukan. Hos benar-benar tidak tahan dengan cara makan yang luar biasa ini. Ini terlalu menakutkan. Sekarang mari kita ungkapkan rahsia sihir ini. Arnab ini milik pesulap, tetapi yang ini milik orang lain. Jelas, arnab sihir itu lebih besar kerana pesulap telah memakaikan kulit arnab di atasnya. Mari kita gambar cara pesulap menghilangkan Little White. Kenyataannya, pesulap membuang Little White yang dilipat dalam kulit arnab ke dalam sangkar dengan cepat, dan yang pesulap telan hanya lapisan luar kulit arnab itu sahaja. Kita mesti mengakui kemahiran pesulap ini memang sangat hebat.